Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini seperti biasa kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab iman dan kehidupan, dan kita sambung bacaan pada muka surat 101 pada nombor yang ke-43. Masih lagi di bawah tajuk orang beriman nampak tujuan dan jalan yang akan ditempuh. Muka surat 101 nombor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kaum pejuang dan pahlawan merasa tenang padahal keadaan sudah sangat sulit dan mulut kematian sedang menganga? Itu adalah antara kerana kurniaan iman. Seperti mana firman Allah ayat yang keempat dalam surah Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, disebut dalam perenggan ini bahawasanya bila kita tengok, bila istilahnya namanya peperangan, ya, berperang
Kalau zaman dulu, cara zaman dululah. Kalau zaman kita ni, cara sekarang lah, yang lebih canggih. Walaupun peperangan itu bukan suatu yang indah, bukan suatu yang menggembirakan, yang menyeronokkan, yang membahagiakan, tetapi bila kita tengok kematian tentera Islam ataupun pejuang Islam ini, walaupun perang itu sukar, walaupun peperangan itu payah, penuh cabaran, tetapi yakin dan percayalah, muslimin muslimat, mereka sedang mengecapi syahid fi sabilillah. Mereka sedang mengecapi kematian yang sangat indah, walaupun kita yang melihatnya merasa sangat mengerikan. Tetapi sebab mereka berjuang di jalan Allah, walaupun perang itu memang banyaklah cabaran. Kalau kita baca sejarah zaman Rasulullah dulu, kalau perang Badar, cabaran dia apa? Cabaran dia asalnya bukan perang, tetapi untuk menyekat rombongan perdagangan Abu Sufyan yang telah merampas harta umat Islam, harta sahabat Nabi ketika mereka melakukan hijrah. Jadi nak ambil balik harta tu, akhirnya terjadilah peperangan Badar. Perang Badar ni cabaran dia apa? Perang adik-beradik. Itu perang Badar. Ayah belah sini, anak belah kafir. Anak belah Islam, ayah belah kafir. Pak saudara, anak saudara. Macam itulah. Berlawan-lawan, akhirnya menang. Perang Uhud pula, cara Uhud, pembalasan dendam daripada perang Badar. Dan Allah uji sahabat pemanah dengan harta yang ditinggalkan musuh, akhirnya kalah. Perang Khandaq atau perang Parit, cara Parit pula. Perang Tabuk, Allah uji 3 benda. Yang pertama, kedudukan lokasi yang sangat jauh. Daripada Madinah nak pergi Tabuk tu jauh. Tabuk ni di utara Jordan. Yang kedua, ujian Allah pada tentera Islam dalam peperangan Tabuk adalah cuaca yang sangat panas terik. Dan yang ketiga, buah-buahan kurma sedang masak ranum ketika nak keluar berjihad. Itu yang Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat lain tewas tu. Dia tak pergi perang kan, dikalut dengan buah kurma dia. Akhirnya dipulaukan oleh Nabi dan para sahabat. Itu panjang cerita lah. Cuma nak sebut, jihad tu cabaran dia begitulah. Tetapi percayalah tuan-tuan, kematian mereka adalah kematian yang sangat hebat. Seperti mana Allah sebut ayat yang keempat dalam surah Al-Fath, yang bermaksud, Dialah Tuhan yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman, supaya keimanan mereka akan bertambah dari keimanan yang telah sedia ada. Jadi ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cerita ketenangan jiwa, ketenangan hati, ini adalah anugerah hebat daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Cerita tenang-tenang ni bukan benda boleh buat-buat. Bukannya sifat yang boleh direka cipta. Tak boleh. Kalau hari ni kita tenang, maka itulah anugerah Allah pada kita. Kalau hari ni kita menggelisah, jiwa tak tenteram, itulah juga yang kita kena hadap dalam hidup kita. Sebab benda ni tuan-tuan, ketenangan ini anugerah besar daripada Allah. Jadi untunglah kita yang jadi orang Islam, yang jadi orang beriman, yang jiwanya tenang. Kan? Sebab kita tengok di luar sana, mungkin ramai orang yang jiwanya berserabut.
jiwanya tidak tenteram. Sepatutnya kita ni lagi 10 hari nak masuk Ramadan ni, jiwa makin tenang lah tak? Sepatutnya makin gairah, makin semangat, makin seronok. Bimbang ada orang jiwa dah makin kesempitan, dia menggelisah. Dia kata, ustaz, kita ni lagi 10 hari ustaz, lepas tu tak boleh bertekuk darah. Dia kira bertekuk darah je. Dah, jiwa tak tenang, tak boleh makan. Yang tak boleh makan siang je tuan-tuan, malam tu mengalah ulas sawa. Dah, masa kita berbuka. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ada orang jiwanya tidak tenang. Saya tengok satu video semalam, ada orang berhenti dekat satu selekoh traffic light. Dia cabang 3 lah, tapi corner. Dia berhenti situ, dia turun ambil besi, dia pergi libas orang tengah naik basikal. Tak ada kerja. Tak tahu, jom pangkal cerita, turun-turun dia pergi hayun kawan tu dengan besi. Nanya kawan naik basikal, tak tahu apa benda. Ni pasal apa? Jiwa tak tenang. Agaknya basikal tu potong kereta dia kot. Itu yang dia angin agaknya. Dia belasahnya kawan tu. Sekarang ni jangan buat pasal tuan-tuan, dashcam banyak kan. Orang pasang dashcam kereta depan belakang ni dah macam-macam gambar dah kita tengok video kan. Kemalangan lari lah, itulah ini banyak. Jadi apa pun tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila kita jadi orang Islam, insya-Allah, biiznillah, Allah campak ketenangan itu. Dan ketenangan ini tuan-tuan, benda yang kita kena usaha, walaupun memang Allah yang bagi. Tapi kena usahalah. Kena banyak kita dekat diri dengan Allah, mengabdikan diri pada Allah. Kita dengar cakap Allah, insya-Allah Allah akan hadiahkan kita satu nikmat ketenangan yang tak boleh dijual beli. Allahu Akbar. Ada manusia tuan-tuan yang Allah tarik nikmat ketenangan. Dia malam tak boleh tidur, menggelisah. Nak kata tak ada duit, duit berkepuk banyak tak. Nak kata rumah sempit, rumah besar, aircon semua siap. Tapi hati itu menggelisah, hati itu tidak tenang, hati itu tidak tenteram. Allah cabut nikmat tu tuan-tuan, wal-iyazubillah. Jadi kita merayulah pada Allah, kita mohonlah pada Allah supaya Allah jangan cabut nikmat ketenangan dalam hati kita. Biarlah, mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat itu sampai kita mati, insya-Allah. Baik, itu ayat tadi. Kemudian dalam tu disebut walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah segala tentera di langit dan di bumi. Allah ni semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi menjadi tentera dia. Kita sebut awan ke, matahari ke, burung ke, semut ke, gajah ke, apa sekalipun makhluk, kesemua mereka adalah tentera Allah. Tentera Allah yang boleh jadi Allah akan hantar kepada kita untuk macam-macam situasi dan keadaan. Dan Allah kata dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui. Bila maha mengetahui maknanya apa tuan-tuan? Kita tak boleh sembunyikan apa juga daripada Allah. Tak boleh sembunyi apa juga daripada Allah. Tak boleh sorok lah. Dah kita percaya dia tu aliman hakimah, maha mengetahui, maha bijak. Hakim, Tok Hakim. Tok Hakim ni kan bijak. Jadi aliman, Allah ni maha mengetahui. Dia tahu apa benda pun kita buat, sebelum buat, selepas buat, belum niat, semua dia tahu. Jadi macam kita cerita dululah, kalaulah manusia sekarang ni
dalam kepala dia ada satu perkataan. Dia akan ingat Allah tahu segalanya, saya rasa manusia akan jadi baik. Kalau benda tu sentiasa segar dalam otak dia ni, apa dia? Allah tahu segalanya. Allah tahu aku buat apa. Allah tahu aku itu, aku ini. InsyaAllah saya yakin manusia tak berani buat jahat. Pasal dia merasai pemantauan Allah. Walaupun dia seorang ke, ramai ke, apa ke, dia tahu aku buat benda ni salah ni, Allah tahu. Buat macam ni tak betul, Allah tak bagi, Allah tahu. Allah nampak walaupun tak ada siapa dalam bilik pejabat ni. Contohlah macam tu. Tapi itulah, nak menyampaikan itu dalam hati kita, dia kadang-kadang memakan masa. Kan, dia kadang-kadang nak diserapkan kefahaman itu, dia akan memang memakan masa yang agak lama juga. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam apa pun kehidupan kita hari ini, satu aja kita pesan selalu, jangan tinggalkan majlis ilmu. Jangan tinggal kuliah-kuliah. Ini sementara kita nak masuk Ramadan ni, walaupun ialah banyak masjid surau dah atur jadual-jadual tazkirah, kuliah duhanya, kuliah subuh, kuliah zuhur, berebut dah orang minta tuan-tuan. Kan, kita nak atur jadual pun kadang-kadang risau juga, pening. Kadang-kadang bertindak, kadang-kadang berebut, kadang-kadang terlepas pandang. Macam-macam. Jadi peluang ni kalau kita tak ambil untuk mengaji, sebab mengaji kuliah ni adalah untuk kefahaman kita, supaya kita tahu, kita reti, kita faham apa yang kita alami dan kita jalani di dunia ni. Biarlah berdasarkan ilmu, bersandarkan ilmu. Dah, kita tak nak sembrono, tapi kita nak buat sesuatu, mestilah ada garis panduan, iaitu ilmu-ilmu agama, insya-Allah. Baik, saya sambung lagi nombor 44. Orang beriman itu mempunyai pokok pendirian yang nyata dan ukuran yang tetap. Jenis orang beriman ni, dia ada stand dalam hidup. Ini halal, aku boleh buat. Ini haram, aku jangan buat. Itu orang beriman. Dia ada satu stand dalam hidup dia. Dia takkan langgar prinsip yang Al-Quran dah turunkan pada kita. Dia takkan langgar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya sebenarnya sifat orang beriman. Dia ada pendirian yang tetap. Istilah kita hari ni, dia bukan lalang lah. Dia ke kiri tidak, ke kanan tidak, bergoyang macam lalang. Tapi dia ada stand yang kuat, stand yang ampuh. Terutamanya bila arahan itu dikeluarkan Allah dan Rasul, kita tak boleh ada pilihan lain. Bila Allah Rasul buat keluar arahan, orang beriman dengar dan taat. Walaupun kadang-kadang nak jadi hamba yang taat tu memanglah cabaran dia besar, kan? Ujian dia banyak, rintangan dia masing-masing tahulah, masing-masing ada, masing-masing pun hidup, kan? Ada cabaran dia masing-masing, macam tu. Jadi sebab itu dia kata tadi, orang beriman ada stand yang kuat. Dan itulah yang menjadi pegangannya dalam setiap pekerjaan, tindakan dan tingkah laku, serta memberikan petunjuk dan isyarat. Boleh jalan terus atau dia nampak lampu merah yang menyuruhnya berhenti. Itu dia bagi satu analogi lah. Jadi maknanya orang beriman ni, dia ada stand yang kuat dan dia sentiasa berpandu kepada benda itu. Contohlah, kita kata saya orang Islam, Ustaz, saya mengaku beriman dan saya pegang dengan ajaran Islam ni, saya cuba sebaik dan sedaya yang mungkin. Macam tu.
Walaupun ada masa-masa tertentu, kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja kita langgar perintah Allah. Tapi mungkinlah pada saya banyak yang kita langgar tu mungkin tak sengaja. Bukan saja-saja lah kita nak langgar perintah Allah. Kadang-kadang banyak yang kita tengok berlaku tu tak disengajakan. Jadi apa pun sengaja ke tak sengaja, kita baikilah. Sebab kita nak kena jadi orang Islam yang terbaik. Kita nak masuk Ramadan lagi sikit hari lagi ni, 10 hari, 11 hari lebih kurang. Jadi ruang ni tuan-tuan, kita kena baikilah. Kita kena baiki diri kita sebelum menerjah masuk ke dalam satu bulan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang tidak ada bandingannya berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Terutamanya saya sebut banyak kali, persiapan dari sudut rohani kita, roh kita. Persiapan dari sudut dalaman kita, mental kita. Kita tak nak tahun lepas, tahun ni, tahun depan sama saja Ramadannya, tak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tiap-tiap tahun membazirnya situlah juga, tak berubah-ubah. Tiap-tiap tahun dah baca surat khabar, masuk je 3 hari Ramadan, keluarlah surat khabar. Pembaziran 1 hari 15,000 tan makanan. Contoh itu hari tiap-tiap tahun keluar. Tak ada perubahan. Sekarang ni kita nak ubah dalam suasana yang ada ni. Walaupun saya tengok Selangor belum bawa keluar lagi SOP Ramadan. Dia memang tinggal kereta api sikit lah Selangor ni. Saya cakap banyak kan, tak boleh ceramah pula kan. Tapi wilayah steady tuan-tuan. Wilayah minggu lepas dah keluar SOP lah kan. Boleh tarawih, boleh witir, boleh tadarus, boleh sahur, boleh iftar, boleh qiyam. Oh, cantik. Selangor tak keluar lagi tuan. Saya cuak juga kan. Bukan cuak apa, takut SOP dia kan bukan-bukan je kan. Tapi harap okey lah kot, insya-Allah. Kita doa yang baik-baik lah. Dia selalu lambat je tu kan. Lambat keluar tapi tindakan dia pantas lah. Macam booster tu hari kan. Hari Rabu keluar berkeliling, hari Jumaat dah kena ada booster. Tu yang ramai tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi itu masalah ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun kita ikhtiar yang terbaik. Kita cuba jadikan Ramadan kali ini insya-Allah biiznillah yang paling hebat lah dalam hidup kita. Kita azam sama-sama. Kita doa juga mudah-mudahan Allah izinkan kali ini kita dapat sebulan penuh Ramadan dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung lagi. Dalam kitab suci Al-Quran cukup memberikan bimbingan dan Rasul selaku penunjuk jalan. Sebagaimana yang disebut sebahagian surah Al-Ma'idah ayat ayat 16. Ayat 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Allah telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang terang, yakni Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai nur. Nur itu dalam bahasa Melayu dipanggil cahaya yang terang benderang. Akhirat ni besok tuan-tuan, semua orang memerlukan cahaya. Dan masa kita hidup di dunia ni,
peganglah cahaya yang paling bersinar, yang paling terang sekali dalam hidup kita, iaitu kitab suci Al-Quran. Kita kena usaha untuk memahami. Sebab tu saya kata Ramadan ni kita ubah sikit. Kalau selama ni kita baca sampai habis 30 juz kali khatam bulan Ramadan, kali ni kita upgrade sikit. Kita semak-semak makna, tengok-tengok tafsir ke sikit dah. Tambah sikit lah, biar bertambah kefahaman kita terhadap Quran. Sebab Quran ni cahaya Allah kirim melalui Nabi SAW menjadi dustur atau perlembagaan manusia. Perlembagaan manusia. Jadi mesti kena faham, kalau tidak kita rugi. Dan nak fahamkan Quran ni tak ada jalan pintas, melainkan kena mengaji lah. Kena kuliah, kena dengar ceramah, kena belajar tafsir dan seumpamanya. Sebab ayat Quran ni tuan-tuan, dia panggil balaghah. Bahasa Quran ni dia level dia sangat-sangat tinggi. Orang belajar bahasa Arab pun belum tentu boleh faham Quran. Tambah kita yang tak belajar bahasa Arab ni, lagilah susah tuan-tuan. Sebab perkataan itu kadang-kadang kita rasa macam itu maksud dia, tapi sebenarnya bukan. Macam perkataan yuqatiluna. Ada ayat dalam Quran yuqatiluna maknanya membunuh. Maksud dia membunuh. Ada ayat lain dalam Quran yuqatiluna maknanya berperang. Izhaba anta wa rabbuka faqatila. Berkatalah Firaun kepada Nabi Musa, wahai Musa dan Harun, pergilah engkau dan Tuhan engkau berperang, menewaskan musuh itu. Itu makna dia perang. Ada perkataan yakin yang memberi makna yakin, tapi ada kalimah yakin dalam Quran yang bermaksud mati. Lain tu. Kalimah sama, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu hatta, sehingga, ya'tiyakal yakin, sehingga kamu yakin. Yakin dekat situ maknanya sehingga kamu mati. Itu tafsiran tepat dia. Bukan yakin di situ yakin. Dia memang yakin, tapi maksud di sebaliknya sembah Allah sampai mati. Sebab bila dah mati, barulah kamu yakin bertemu Allah. Selama hidup ni kadang tak apa yakin nak berjumpa Allah dah. Dah mati orang kata pulang ke rahmatullah. Itulah dia. Barulah yakin. Dan ayat itu saya dah sebut dah dulu, banyak ketua ajaran sesat guna ayat tu nak tarik pengikut. Dikumpulnya orang ramai-ramai, dia ketua ajaran sesat tak, dia baca ayat Quran, dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tengok ni, Allah kata sembahlah dia, sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Jadi ajaran yang saya nak bawa ni, kita semayang elok-elok macam biasa, semayang aja. Tapi bila awak semayang dah sampai tahap yakin, tak payah semayang. Itu yang mangkuk ayun itu. Mangkuk ayun dia dekat situ lah. Dia punya kona ayat tu kat situ. Kita semayang, bila dah yakin, tak payah semayang. Itu yang ramai pengikut tak semayang. Pasal Tok Guru Tok Guru cakap jangan melawan. Ayat Quran pula Tok Guru baca, siapa nak menentang kan? Kafir kan lawan ayat Quran. Tapi dia tak tahu kena kencing dengan Tok Guru dia. Kena tipu hidup-hidup. Maksud yakin situ, sembah Allah sampai yakin, bukan takat yakin perasaan. Yakin situ mati sebenarnya.
Jadi hati-hatilah tuan-tuan, sebab di Malaysia ni banyak ajaran sesat, kan? Yang beratus tuan-tuan, Selangor je pun boleh tahan jugalah. Banyak. Jadi ingat Allah sebut tadi, Quran itu adalah cahaya yang terang benderang. Dengan itu Allah akan memimpin siapa yang mahu mengikut keadaannya ke jalan perdamaian, dan mereka dikeluarkan dengan izinnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi ini yang kita nak sebenarnya. Dalam hidup ni kita sangat memerlukan pedoman atau petunjuk daripada Allah. Kita nak pimpinan daripada Allah. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak sesat. Hidup ni kalau sesat, rugi tuan-tuan. Dunia sesat satu hal, akhirat confirm-confirmnya masuk neraka. Kalau mati tak sempat bertaubat dah, mati dalam kesesatan itu, wal-iyazubillah, Allahu Akbar tuan-tuan, tak ada apa dah. Kita kena ingat, Allah sebut dah banyak dalam Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari akhirat itu, kata Allah, lebih baik dari sekarang. Akhirat Allah kata lebih baik dari dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, kata Allah, dan lebih kekal. Dunia ni tuan-tuan, semua orang tahu dah, bukannya tempat yang kekal abadi. Dunia ni tempat transit saja. Transit ni ikutlah berapa rezeki umur yang Allah bagi. Dan hari-hari pun kita tengok orang mati, orang meninggal, aksiden lah, sakit lah, lemas lah, kena petir lah, apalah, macam-macam. Jadi tuan-tuan, kita ni beruntung sebab masih hidup, kan? Kita ni masih hidup tuan-tuan. Jadi bila masih hidup, itu adalah peluang yang kita wajib gunakan untuk membuktikan yang kita ni adalah hamba-Nya yang terbaik. Dan hamba ni, hamba Allah lah maksudnya. Kita kena buktikan kita adalah hamba Allah yang terbaik, sebagaimana yang pernah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menunjukkan contoh tauladan dan sebagainya yang sangat luar biasa. Jadi dunia ni bukan saya kata kita nak kena buang 100%, tidak. Ambil lah apa aset dunia yang tuan-tuan ada, gunalah. Kereta ke, handphone ke, tab ke, apa gadget sekalipun, dah duit gaji, gunalah, ambil lah, tak ada masalah. Sekala nak pergi berjalan, cuti ke apa, pergilah, tak ada siapa melarang pun, dah. Tapi pastikan setiap pergerakan dunia kita jangan tersasar daripada landasan agama. Itu saja. Jangan tersasar. Tak kira siapa pun, ustaz ke, menteri ke, pegawai bank ke, pegawai kerajaan, siapa sekalipun, pelakon ke, jangan tersasar. Ni kadang-kadang tersasar sikit kan. Buat filem pun kena tengok jugalah tuan-tuan. Kita pun Ramadan dah dekat. Cukuplah Allah dah hukum kita 2-3 tahun dengan COVID ni. Takkanlah manusia ni tak reti nak insaf lagi. 2020 saya rasa tahun yang sangat gelap bagi dunia. Habis semua tak berfungsi. Masjid pun tutup, kuliah pun lingkup, semua tak boleh. Kan? Saya cakap benda betul. Cuma boleh kuliah online je lah di rumah, macam orang gila. Tiap-tiap hari buat live kat rumah sorang-sorang. Kan? Jadi tuan-tuan, masjid tutup, industri filem pun tak boleh berlakon, kan? Nak buat persembahan dekat dewan pun tak boleh, kenduri tak boleh, ziarah pun tak boleh. Tak sedar-sedar juga.
Syukurlah Allah dah bagi nyawa sampai malam tengah hari ni. Patutnya kita menginsafi lah. Buatlah sesuatu yang boleh memberi manfaat. Dekat dalam media sosial ni tuan-tuan, banyak benda manfaat kita boleh share, kita boleh sebar. Yang nak sebarkan juga benda yang tak ada faedah tu, kenapa? Demi orang kata mengejar followers lah, mengejar view lah, mengejar viral. Tak ada guna tuan-tuan. Kalau kita buat something yang mengejar benda tu, maruah kita orang Islam tergadai, maruah kita sebagai wanita muslimah hancur. Buat macam-macam tuan-tuan. Berlambak dah kita jumpa tuan. Dan berlambak dah, dan kali itu juga ramai orang tegur. Tak serik juga, kan? Buatlah something yang habis tak reti, buat konten memasak. Okey apa? Cara rebus air. Cara rebus telur dah. Mula-mula beli telur di kedai, ambil 5 biji, buahlah periuk, basuh elok-elok, buah air, tunggu sampai menggelegak, telur joget-joget dalam tu, sejukkan api, rendam air sejuk, kupas, makan. Kenyang, alhamdulillah. Dapat pahala tu. Ngajar orang cara rebus telur daripada buat konten yang tidak-tidak ni, kenapa? Kan? Banyak pun saya tengok yang bermanfaat, banyak aja. Tapi yang tak manfaat pun ada juga, di celah tu dia masuk. Itu pula yang paling banyak view-nya. Buat live, macam-macam live lah yang saya tengok dalam media sosial. Live tidur, dia tak buat apa, dia tidur, tapi buat live, pacak telefon 15,000 tengok. Yang aku live pagi ni berapa kerat aja tengok, 100 lebih, 200 lebih, kan? Buat live macam-macam lah, yang tak apa-apa tuan-tuan. Kira beras. Kira beras. Ada saya tengok live tu. Lalu ni apa hal pula mamak ni, orang Thailand, orang Siam. Dia ambil dulang kosong, 1 dulang lagi beras. Dia kira 1, 2, beribu orang tengok. Orang tengok macam tu, tunggu berapa ribu biji beras. Tak ada faedah, kan? Belum live yang bukan-bukan lagi, kan? Yang cari hantu pun satu hal juga. Live mencari hantu malam besok banyak lah, malam Jumaat, kan? Masalahnya dah jumpa hantu, dia lari pula. Itu yang masalah. Hantu pun heran, kau ni nak cari aku ke, kau nak buat apa ni? Dah nampak hantu, hantu lari pula, berterabur kamera. Baik kau ada rumah baca Yasin malam Jumaat lagi bagus. Dah, daripada dah nampak hantu lari pula, buat apa? Nak sangat jumpa, kan? Tak ada kerja tuan-tuan. Jadi benda ni kalau kita silap percaturan, tak, saya sebut ni bukan pasal apa tuan. Setiap video yang kita post, tak kira Facebook, TikTok ke mana sekalipun, benda tu dia sentiasa berjalan. Saya dekat TikTok ni saya rasa dah ada 800 kot video. 800, 700, 800 tak silap saya lah. Dah hampir dekat 2 tahun, setahun setengah saya buat TikTok ni, kan? Ada 600-700 video lah yang saya post. Semua tu berjalan tuan-tuan. Kita tidur pun video tu berjalan. Ni saya tengah ceramah pun video tu orang tengok. Kita tengah memandu balik sekejap lagi petang, video tu berjalan. Kita tidur, video berjalan. Kita balik kampung, video. Kita pergi Mekah pun video tu berjalan. Kita dah mati besok pun video tu jalan. Soalannya macam tadilah, kalau video yang berjalan tu baik, cantik lah, kan? Pahala kita pun berjalan. Yang kita takut yang sebaliknya. Video tu mengundang dosa, mengundang kecaman, mengundang benda-benda negatif. Kita dah mati masuk kubur, video jalan, habis kita dah. Dah lah amalan tak setara mana kita dah. Sama-sama kita amalan sikit-sikit je. Buat kerja yang tak senonoh tu lebih banyak. Jadi itu yang kita bimbang. Jadi benda ni saya kata tadi, terutama anak-anak muda kita kena guna dan manfaatkan dengan
sebaik-baik mungkin. Ya. Dan kita kena pantau jugalah anak-anak kita ke apa yang ada benda-benda macam ni, supaya mereka tidak tersasar lah. Sebab benda dalam ni banyak yang manfaat. Kalau kita cari, jumpa tuan-tuan. Yang tak manfaat tu kita scroll lah, laju dah, atau tekan satu button situ, not interested. Dia akan reject lepas ni, dia tak keluar dah. Sebab yang jaga semua benda ni robot. Dia akan tengok apa yang kita suka tengok. Oh, Pak Haji ni suka tengok orang joget rupanya. Dia hantar video joget. Kan kali kita slide, jumpa je orang joget. Kan? Dia memang macam tu sistem dia. Dia panggil algoritma kan. Jadi benda tu, oh dia ni suka tengok orang mancing, keluar video mancing semua. Dia memang macam tu. Kalau suka berjoget, dia keluar berjoget. Kalau kita not interested, tak suka, dia tak hantar lah. Dia tahu Pak Haji ni tinggi iman ni, dia tak mau. Kan? Dia nak tengok benda-benda elok, dia hantar je elok. Kan? Orang share ilmu masak, orang share tempat percutian, tempat viral, kedai makan. Kan banyak manfaat tu. Daripada kita tak tahu kedai makan ni rupanya di kampung kita pun ada kedai makan viral, kita pun tak tahu. Nampak? Jadi banyak yang manfaat tuan-tuan. Jadi tak usahlah kita buat yang bukan-bukan. Baik, di hujung ayat tu, saya nak habiskan sikit lagi 3 minit ni. Allah Ta'ala sebut, dan Allah lah yang akan memimpin mereka ke jalan yang lurus. Allah yang akan bimbing orang beriman. Allah akan bimbing orang-orang yang diberi taufik dan hidayah ke arah jalan yang lurus. Jadi ini yang kita nak tuan-tuan. Banyak ayat dalam Quran yang menggambarkan kalimah-kalimah yang menunjuk ke arah jalan yang lurus. Kan? Kita doa dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus ni jalan yang macam mana? Jalan yang Allah redha, jalan yang Allah setuju, walaupun manusia mungkin tak setuju. Manusia memanglah tuan, benda elok dia memang nak melawan aja, kan? Dia tak berapa nak suka, dia tak apa nak gemar sangat. Tapi itulah sebenarnya yang jalan yang kita nak. Aku buat macam ni, Allah setuju ke tidak? Itu nombor satu yang berlega dalam kepala kita. Jangan kira aku buat ni mak mentua suka ke tak. Jangan kira mak mentua. Nanti Nabi kata kamu buat kerana orang, maksud dia riak. Tu nama dia riak. Riak ni kita buat kerana nak dapat pujian orang dan dipertontonkan pada orang. Pasal apa pergi masjid? Kat rumah mak mentua baru sampai, Ustaz. Kan tak pergi kan? Kata apa? Nabi kata besok kau minta pahala dekat pak mentua tu. Kok pak mentua ada pahala, takut pak mentua pun sama. Dah. Sama melingkup dengan menantu juga kan. Lagi kacau kan. Jadi tolonglah betulkan niat kita dalam apa situasi, apa keadaan sekalipun. Mudah-mudahan Allah akan beri petunjuk, pimpinan ke arah jalan yang lurus. Allah akan kekalkan hidayah kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi tuan-tuan, ada rezeki kita dapat sebulan Ramadan tahun ini sihat walafiat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebagai kesimpulan akhir untuk tengah hari ini, yang pertama sekali tuan-tuan, pastikan kita menggunakan nikmat dan ruang kehidupan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyesal di kemudian hari. Yang kedua, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apapun yang kita buat di atas muka bumi ini, pastikan niatnya lillahi ta'ala. Niatnya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran terbaik kepada kita semua, insya-Allah. Dan yang ketiga, seperti mana biasa, jangan tinggalkan majlis ilmu. Walau di mana saja kita berada, mudah-mudahan Allah tingkatkan darjat kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
Kepada muslimin dan muslimat sekalian yang hadir dan yang menonton live semua, terima kasih banyak. Dan mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita dapat buat something yang terbaik lah, insya-Allah, ya. Pada Ramadan kali ini kita doa betul-betul, kita pulun betul-betul. Kita tak nak jadi orang yang menyesal lah nanti, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah panjang umur, kita jumpa bulan depan kot. Bulan depan tazkirah Zuhur bulan Ramadan, insya-Allah, dipermudahkan Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.